Mekanisme lindungi pesara diumum dalam masa terdekat. Usaha akhiri kemiskinan penduduk luar bandar perlu terus dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 1 tengah hari. Langkah terbaik untuk melindungi pesara sedang diperhalusi. Ia susulan keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan pindaan kepada Undang-Undang Pencen sekaligus menjadikan Akta Pelarasan Pencen Pindaan 2013 tidak lagi terpakai kepada pesara kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihaknya sedang memperincikan mekanisme mengenainya. Butiran penuh mekanisme tersebut akan diumumkan tidak lama lagi. 27 Jun lalu, Mahkamah Persekutuan memutuskan pindaan itu yang memperkenalkan skim pencen baharu dan melaraskan bayaran pencen setiap tahun dengan kenaikan 2% sebagai kurang menguntungkan pesara dan melanggar perkara 147 Perlembagaan Persekutuan. Usaha mengakhiri kemiskinan masyarakat luar bandar perlu terus dipertingkatkan. Gesaan itu dibuat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menyifatkan kerjasama antara agensi mampu mencapai hasrat tersebut. Setiap perancangan dan program yang dilakukan perlu dipastikan mempunyai keberkesanan dan memberi impak terhadap kumpulan sasaran. Saya harap sasaran untuk menoktahkan miskin tegar ini mesti dilakukan oleh agensi-agensi wilayah ini. Kerana kebanyakan berada di sana. Tetapi jangan lupa masyarakat di bandar yang dipanggil sebagai urban poverty itu juga berada di bandar. Kemiskinan tegar. Biarlah agensi lain yang melaksanakan. Soalnya kita yang menjaga Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah mesti melakukannya dan menterjemahkan apa yang disasarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga mahu Felkra Berhad dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Kesedar mempertingkatkan kolaborasi sedia ada untuk mengeluarkan 1 juta ekor ayam pedaging bagi setiap pusingan. Ini berbanding 250,000 ekor ketika ini. Sebelum ini, Felkra dan Kesedar mengambil inisiatif untuk berkolaborasi membangunkan projek ternakan ayam secara tertutup di Paluh 4 Gua Musang dengan kapasiti 250,000 ekor ayam pedaging bagi setiap pusingan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan Barisan Nasional BN menghormati keputusan parti komponennya MCA dan MIC untuk tidak bertanding dalam pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN ke-15 di 6 negeri. Beliau bagaimanapun menolak dakwaan kedua-dua parti itu bertindak memboikot PRU DUN ke-15. MCA, MIC katanya mempunyai alasan tersendiri dalam membuat keputusan untuk tidak bertanding. Saya menghormati keputusan yang dibuat oleh kedua-dua parti daripada keputusan kepimpinan tertinggi parti itu. Namun kita akan memperbincangkan pada 10 Julai nanti dalam mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Dan kita sebenarnya telah menetapkan bahawa MCA dan MIC ada kursi. Tetapi kalau itu yang mereka putuskan, kita akan perbincangkan. 4 daripada 5 remaja di negara ini tidak aktif secara fizikal. Perkara itu didedahkan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa. 2 daripada 3 remaja pula mengamalkan aktiviti kecergasan pada tahap sedentari. Dalam slot suara menteri yang disiarkan bersempena program himpunan virtual, program promosi sihat di Institusi Kesihatan Happily 2023, beliau turut berkongsi pengalaman kesibukan tidak menghalangnya mengaktifkan diri setiap hari untuk memastikan kesihatan terjaga.
RM3.9 bilion diperuntukkan bagi meneruskan pelaksanaan projek Point of Presence POP Fasa 2 yang melibatkan 3,693 tapak POP di lokasi berhampiran sekolah di kawasan luar bandar di seluruh negara. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata pelaksanaannya dijangka memanfaatkan sekurang-kurangnya 432,300 premis yang akan menerima perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi apabila siap kelak. Pelaksanaan projek Point of Presence ini menjadikan lokasi berhampiran sekolah. Contohnya SMK Datuk Undang Haji Adnan ini sebagai hub penyediaan infrastruktur jalur lebar gentian optik, infrastruktur jalur lebar broadband, gentian optik, fiber optik. Sekolah ini menjadi hub bagi fiber optik broadband ini untuk kegunaan sekolah, kawasan perindustrian, premis-premis kerajaan seperti hospital, klinik desa, balai polis, balai bomba dan lain-lain. Selain itu, komunitis kita juga akan menikmati perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi yang lebih stabil. Berita seterusnya, Malaysia komited untuk menerajui kemampanan industri sawit. Ini termasuk menghadkan keluasan kawasan tanaman sawit negara. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata, bagi meningkatkan pengeluaran minyak sawit, usaha difokuskan kepada kawasan tanaman sedia ada. Ini melalui aktiviti penanaman semula menggunakan baka yang akan memberikan hasil tinggi dan menerusi amalan pertanian baik. Tegasnya kemampanan sektor sawit kini merupakan isu global yang perlu ditangani bersama. Kemajuan semua projek sakit di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan sedang diteliti. Ia sebelum dipertimbangkan untuk dikeluarkan daripada senarai projek sakit. Timbalan Menteri berkenaan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata daripada 481 projek sakit di seluruh negara, terdapat projek yang telah menunjukkan kemajuan yang baik. Sehubungan itu, kementerian berkenaan akan terus memantau dan menjalankan intervensi di seluruh negara. Ia bagi mengurangkan jumlah projek sakit di dalam negara. Operasi mencari dan menyelamat SAR, dua lagi mangsa tragedi kepala air jeram air putih yang masuk hari kelima diteruskan pada pukul 9 pagi tadi. Dua mangsa yang masih hilang, Puteri Nur Fatin Karim, 14 tahun dan Muhammad Fikri Saliman, 24 tahun yang berasal dari Batu Pahat, Johor. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Terengganu, Penguasa Kanan 2 Azman Alias berkata, operasi SAR diteruskan di Sektor A, lokasi kejadian, dari Menara Sapura hingga ke Jambatan Kampung Teladas sejauh 6.3 km serta Sektor B dari belakang Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Air Putih hingga ke kawasan perangkap sampah Sungai Pinang. Menurutnya, 279 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi keselamatan dikerah untuk operasi SAR hari ini. Khidmat anjing pengesan K9 dan unit drone juga digunakan. Beralih ke perkembangan luar negara, Korea Selatan akan mengumumkan penilaiannya berhubung pelan Jepun untuk melepaskan air radioaktif terawat dari loji nuklear Fukushima Daiichi ke laut esok. Pegawai kanan di Pejabat Penyelarasan Dasar Kerajaan Korea Selatan, Park Koo-yeon berkata, ketika ini pihaknya di fasa akhir penilaian hasil analisis saintifik mengenai pelan pelepasan berdasarkan pemeriksaan di tapak loji yang telah disiapkan pada akhir Mei serta data lain yang berkaitan akan didedahkan pada taklimat esok. Pentadbiran Presiden Yoon Suk Yeol berdepan tekanan untuk respons terhadap isu tersebut atas dasar hubungan baik dengan Jepun. Syarikat Cina yang melabur dalam sumber mineral bagi kegunaan industri tenaga diperbaharu dituduh melakukan lebih 100 penyalahgunaan hak asasi manusia dan alam sekitar di seluruh dunia sejak 2021. Pendedahan itu dibuat Pusat Sumber Hak Asasi Manusia dan Perniagaan, sebuah badan bukan kerajaan, menerusi satu laporan yang dikeluarkan hari ini. Laporan berkenaan menyebut 102 kes direkodkan di 18 buah negara antara Januari 2021
2021 hingga Disember 2022, paling banyak di Indonesia dengan 27 kes, diikuti 16 kes di Peru, 11 kes di Republik Demokratik Kongo dan 11 kes di Myanmar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme lindungi pesara diumum dalam masa terdekat. Usaha akhiri kemiskinan penduduk luar bandar perlu terus dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.